Sera, tahukah anda sisa makanan anda boleh dikitar semula menjadi sesuatu yang sangat berharga untuk suburkan tanah dan tanam-tanaman anda? Sempena Hari Permakultur Sedunia hari ini dan Minggu Kesedaran Kompos, edisi Berita Plus minggu ini beri tumpuan kepada konsep pertanian yang bergantung kepada bahan semula jadi dan lebih mampan. Encik Said Syabir gemar berkebun dan meluangkan masa di kebun bandar seperti ini. Minatnya ini juga mendorongnya mencari cara mampan menghasilkan bahan baja untuk tanamannya. 2 tahun lalu, beliau mula tertarik untuk menggunakan kompos sebagai sumber nutrien. Saya tak suka buang-buang makanan sembarangan lah. So, daripada sana, daripada rumah, isteri saya dengan saya, kita belajar untuk simpan food scraps. Sisa-sisa makanan, kita simpan macam buahan, apple, banana, kita simpan kulitnya. Bapa 2 orang anak ini mendapat tunjuk ajar salah seorang pengasas inisiatif Projek Black Gold. Inisiatif itu dimulakan 3 tahun lalu. Ia menjalankan pelbagai program yang mendidik orang ramai tentang cara-cara memanfaatkan sisa makanan untuk dijadikan kompos. So the food scraps actually still has nutrients. When you add it to soil, it feeds our earth. It gives fertility back to the soil. And from there, you can do a lot of things. You can grow good food, for example. So if you're in the kitchen and preparing food for your family, think about how you're going to feed the earth as well as your family. Syabir kini turut menyumbang tenaga bersama Ching Wei untuk menghasilkan kompos di tapak kajian permakultur di Bukit Timah ini. This was from last week. And as you can see, some of the materials still have not broken down enough yet. I just relayer it back with fresh ingredients. So for example, there we're going to use wood shavings, an excellent source of carbon. So now we're going to put in fresh nitrogen, like these are veggie. So we're going to drop it in there. When we make compost, the proportion is very important. We usually have more carbon than nitrogen. If you have it the other way around, which is more nitrogen than carbon, that's where you're going to get stinky compost. Menurut Ching Wei, kompos boleh juga dihasilkan di rumah pada skala yang lebih kecil tanpa perkakas mahal. Saudara, untuk membuat kompos anda perlukan 2 komponen. Yang pertama adalah karbon dan anda boleh gunakan daun-daun kering seperti ini dan juga cardboard. Komponen kedua adalah nitrogen di mana anda boleh gunakan sisa makanan di rumah. Ini ada kulit buah, sayur-sayuran, kulit udang dan juga tulang ayam. Tapi anda harus pastikan bahawa sisa makanan anda tidak busuk. Keseluruhan proses mengambil masa kira-kira 6 minggu. Kepuasannya ialah bila dapat recycle dan reuse lah. Itu yang saya rasa manfaat sangat-sangat pasal kalau semua keluarga kat Singapura buat macam gini, we don't have to tak pakai landfill banyaklah untuk buang sampah. Kaedah mampan ini juga digunakan sebuah kebun dalam bandar City Sprouts. Kebun di bekas tapak sekolah menengah Henderson ini mempunyai 37 plot yang disewakan. City Sprouts adalah satu perusahaan sosial yang menumpukan kepada program dan inisiatif sustainability dan juga cara-cara untuk menjaga kebun dengan lebih mampan. Yang menggunakan satu lagi kaedah untuk menghasilkan kompos. We mimic nature. So the same way that nature makes its own compost, which is called the humus, which is the first layer of soil, we do the same thing, also known as hot composting. So these are the browns, so any brown leaves, wood, paper, and we have the green, which is the grass clipping or any of the garden waste that we have. Selain menyediakan nutrien penting buat tanam-tanaman, kaedah ini juga dapat menyuburkan tanah. But mostly compost is not fertilizer for the plant, is for the soil. It's like a tonic for the soil. That's why it is important, because without it, the soil won't have any microorganisms or living organisms, and without a living soil, you won't have plants. That's why we encourage our farmers over here to adopt the composting method. Tambahnya, baja kimia hanya mempunyai manfaat jangka pendek dan boleh menyebabkan pencemaran.
Saudara, bukan sahaja dapat elak pencemaran jangka panjang, amalan menghasilkan kompos itu juga boleh menjadi huraian mampan bagi pelbagai masalah alam sekitar. Dalam segmen cerita angka kali ini, kita lihat beberapa fakta menarik mengenainya. Selain dapat menyuburkan tanah, kaedah kompos ini juga ada manfaatnya untuk udara. Ia boleh mengurangkan lebih 50% pelepasan gas rumah hijau. Ia juga dapat mengurangkan sampah organik dengan mengitar semula sisa makanan. Menurut satu tinjauan, hampir 95% sampah yang dihasilkan restoran dan kedai makan boleh dikitar semula untuk membuat kompos. Ini sekaligus boleh mengurangkan jumlah sisa yang akan dihantar ke pusat-pusat pelupusan sampah. Ia juga dapat menjadi antara huraian mampan dalam pengurusan sampah di sini. Pertama sekali, saudara, tahukah anda penduduk Singapura membuang lebih 2 juta kilogram makanan setiap hari? Lebih tepat lagi, jumlahnya sama beratnya dengan sekitar 170 bas 2 tingkat. Pada tahun lalu saja, lebih 810 juta kilogram makanan terbazir daripada premis F&B termasuk pusat-pusat penjajah, sekolah, pasar dan isi rumah. Jadi tidak hairanlah sisa makanan merupakan antara 5 jenis sisa terbanyak yang dihasilkan di Singapura pada tahun lalu. Dan separuh daripada sisa makanan termasuk nasi, mi dan roti sebenarnya boleh dikitar semula atau dijadikan kompos. Tetapi sebaliknya hanya kurang 20% makanan itu saja yang dikitar semula. Dan kini, saudara, kita lihat pula usaha memelihara alam sekitar yang dijalankan di luar negara. Khabar Dunia melihat bagaimana kita boleh melakukan pembangunan atau membina rumah tanpa menebang pokok. Beginilah model baru pembangunan hartanah atau rumah di Perth, Australia. 4 buah rumah dibina di kawasan seluas 800 meter persegi yang mengambil kira pokok-pokok sedia ada di kawasan ini. Reka bentuk rumah dan binaan disesuaikan kepada keadaan pokok-pokok besar yang ada di sini. Pendeknya, tiada satu pokok pun ditebang bagi memberi jalan kepada pembinaan rumah-rumah ini. Hasilnya, dedaun, reranting dan dedahan pokok menjadi semacam payung atau langit-langit yang meredupkan suhu sesebuah rumah di bawahnya. Reka bentuk pembangunan sebegini yang tidak mengorbankan hidupan semula jadi dianggap contoh baik dalam pembinaan rumah di kawasan yang mana bilangan penduduknya semakin berkembang. Lantaran itulah, satu undang-undang baru akan dilaksanakan di Australia Barat mulai September ini, di mana ia akan menetapkan jumlah minimum pokok yang perlu ada bagi sesebuah pembangunan kediaman baru. Di samping itu, 15% daripada tapak binaan perlu diperuntukkan untuk membina landskap lembut seperti sebuah halaman berumput. Semasa musim panas, pertempatan yang ada banyak pokok mungkin mencatat suhu 35 darjah Celsius berbanding 40 Celsius bagi pertempatan yang tiada pokok. Pihak berkuasa tempatan berharap langkah ini akan meyakinkan orang ramai tentang manfaat mengekalkan pokok sedia ada. Saudara, sekarang ini musim convocation dan kicau di media sosial pelbagai cara dan ragam para graduan meraihkan kejayaan tamat pengajian mereka. Kreatif atau satu perbuatan bodoh. Tular di media sosial aksi beberapa graduan yang bayar niat di kolam sekolah mereka sebagai meraihkan tamatnya pengajian mereka. Bagi aksi kumpulan ini pula, alasan mereka untuk meneruskan tradisi graduan politeknik terdahulu. Terima kasih kerana meneruskan tradisi ini. Mereka sudah lama menunggu waktu ini sejak mereka mula sekolah. Wow, best dapat berenang. Apa yang boleh pihak sekolah lakukan? Buang anda. Namun terdapat beberapa pihak yang tidak begitu senang dengan aksi para pelajar. Ini adalah kerja gila. Bayangkan jika pihak sekolah menarik balik ijazah mereka. Nampaknya dia tidak belajar apa-apa di sekolah. Sungguh tidak matang. Tolong jangan buat begini. Saya medik di politeknik itu dan saya harap tiada sesiapa yang mengikut aksi tersebut dan cederakan diri mereka. Dalam menikmati detik-detik manis, pelajar dinasihati supaya menjaga keselamatan mereka dan tidak menyusahkan orang lain.